berikram, taat setia, korban tenaga, bela bangsa dan negara. Etika kerja kita amalkan, tekun jujur dan berbudaya, gandakan hasil dan pembangunan, berhikmat bakti berjasa. Walaupun di sepanjang perjalanan melaksanakan tugas ianya penuh dengan cabaran, menempuh onak dan duri, namun kita masih berusaha untuk membuktikan bahawa anggota Perkhidmatan Awam di Negeri Pulau Pinang masih boleh diperkasakan, berkeupayaan untuk diperkayakan tindakan dan membuat keputusan serta mampu bertindak secara profesional. Walaupun kita dapati ada di sana sini mereka yang tidak dapat menunjukkan ciri-ciri profesionalisme, namun begitu di akhirnya nanti mereka ini akan bersama-sama dengan kita semua untuk mengekalkan ciri-ciri profesionalisme dalam perkhidmatan awam. Konsep di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, hendaklah terus diamalkan. Sebagaimana kita sedia maklum, setting perkhidmatan awam yang perlu disampaikan kepada rakyat dewasa ini hendaklah teraskan kepada pendekatan 2E pada fahaman saya, iaitu efisien dan efektif. Pendekatan yang berteraskan Kaizen, penambahbaikan, yang bercirikan value added creation adalah menjadi platform utama dengan didokong oleh pendekatan 3S atau 3 mantra, iaitu mantra pertama speed, mantra kedua sistem, mantra ketiga ialah strategi. Justru marilah kita sama-sama mengorak langkah teruskan mencipta dan membuat pembaharuan bagi memastikan berlakunya peningkatan inovasi dan kreativiti di kalangan anggota Perkhidmatan Awam. Transformasi yang berkaitan dengan inovasi dan kreativiti adalah merupakan ungkapan yang sering diperkatakan. Apa yang penting ialah bukanlah retorik, tetapi pendekatan aplikasi yang sangat relevan dan perlu dibudayakan jika sesebuah organisasi ingin mencipta kejayaan. Adalah benar bahawa inovasi dan kreativiti akan menghasilkan penjimatan kos dan value for money. Justru anggota Perkhidmatan Awam yang ada di negeri Pulau Pinang perlu memahami lanskap yang sangat responsif, keperluan memperkasakan strategi direction dan keperluan untuk mengamalkan sense of urgency. Perkara yang perlu dititik beratkan ialah bagaimana boleh dan mampunya kita menguruskan kejayaan, managing the success, supaya ianya sentiasa achievable dan sustainable. Sehubungan ini saya ingin menyarankan bacalah buku Blue Ocean Strategy yang ada menyarankan pendekatan yang dilaksanakan sekarang hendaklah berpandukan kepada value creation dan value innovation supaya wujudnya lonjakan berganda, quantum leap dalam pelaksanaan tugas. Justru semua ketua jabatan, marilah kita sama-sama bertekad mengamal konsep yang diutarakan dalam buku tersebut, iaitu eliminate, bermakna mana-mana yang tidak berfungsi kita eliminate, atau raise, kita tingkatkan mana-mana yang berpotensi, atau create bidang-bidang baru, dan akhirnya kita reduce masalah di jabatan kita. Saya pasti kita akan memperkayakan hasil tindakan. Pada kesempatan ini saya ingin memaklumkan pada yang amat berhormat kejayaan yang dicapai oleh pejabat Suri Kerajaan Negeri dan juga jabatan-jabatan yang di bawahnya dalam tempoh saya menjadi Suri Kerajaan Negeri 1 tahun 10 bulan. Di antaranya ialah pejabat Suri Kerajaan Negeri telah menerima anugerah 5 bintang bagi Malaysian Portals and Website. Kedua, pejabat Suri Kerajaan Negeri telah menerima anugerah 4 bintang bagi penilaian semua siswa kerajaan negeri. Ketiga, pejabat Suri Kerajaan Negeri telah menerima anugerah MSISO 9001 dan 2008. Manakala Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang, Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang dan juga pejabat daerah Barat Daya telah menerima anugerah 4 bintang Index Accountability. Saya ucapkan syabas dan tahniah Perjabatan Pelayaran dan Saliran kerana telah menghasil atau mencipta Dr. Dek. Pada mulanya saya terkejut siapa Dr. Dek. Rupa-rupanya Dr. Dek adalah satu kaedah untuk memerangkat sampah dengan kos yang paling minima. Syabas dan tahniah, semoga ia menjadi pendorong kepada JPS untuk terus melaksanakan tugas dengan penuh cemerlang dan menjadi ikutan kepada jabatan dan agensi lain untuk terus bekerja kuat, penuh ikhlas, jujur dan bertanggungjawab. Akhir kata, bagi penutup tahun ini saya merakamkan jutaan terima kasih kepada semua jabatan dan agensi yang telah memberi sokongan dan dorongan
bersama-sama dengan saya untuk menjalankan tugas sebagai anggota Perkhidmatan Awam. Saya yakin bahawa kita boleh mencapai taraf antarabangsa dalam aspek penyampaian atas satu prinsip yang asas, iaitu tidak ada mana-mana pekerja yang mahu jadi pekerja yang paling buruk sekali. Saya yakin dan percaya semua nak jadi, kalau boleh, pekerja yang paling baik. So atas hasrat semua pekerja nak jadi yang paling baik, bukan nak jadi yang paling buruk, saya yakin sekiranya peluang diberikan, Pentadbiran Awam Kerajaan Negeri boleh capai taraf antarabangsa. Tentulah kalau ada yang ingin yang jadi paling teruk, kalau kita dapat kesan, tentu tidak ada tempat untuk mereka di Pulau Pinang. Dan saya percaya inilah sebabnya kalau kita boleh, dan saya rasa sudah ada bahang-bahang, kalau seseorang berkhidmat di negeri Pulau Pinang, memang dia mesti ada bakat dan ada kebolehan yang istimewa. Kerana kalau mereka tak dapat match expectations, tidak dapat memenuhi ekspektasi kerajaan negeri, maka kerajaan negeri tidak akan lengah-lengah, tapi akan memastikan orang yang lebih mahir dan kemampuan mengambil alih tugas tersebut, atau kita akan mengurangkan tugas kerja yang telah diberikan. Itulah sebab saya harap bahawa semua warga perkhidmatan cubalah memperbaiki diri untuk memenuhi tugas yang diamanahkan. Nah, sumbangan RM800 ini diberikan kepada semua jabatan kerajaan negeri, semua agensi kerajaan negeri. Pemberian RM800 ini melibatkan sejumlah 3,153 pegawai kaki tangan Jabatan Negeri dengan implikasi kewangan sebanyak RM2.5 juta. Sekiranya kita mengambil kira semua, termasuk pihak berkuasa tempatan, badan berkanun negeri dan agensi negeri, ianya melibatkan 7,812 anggota dengan sekurang-kurangnya RM6.25 juta. Ini kan harapan bahawa kita, seperti yang saya sebut tadi, menjalankan tugas dengan amanah. Dan memang ada beberapa kes di mana kita lihat ada ketirisan dan kebocoran berlaku, khususnya dalam aspek maklumat, di mana surat-surat yang dikeluarkan oleh pihak jabatan dapat diperolehi oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab, termasuk anasir-anasir jahat. Dan saya rasa itulah sesuatu amalan yang tidak sihat. Saya rasa semua maklum bahawa kita ada peraturan-peraturan yang rapi dan undang-undang yang disediakan supaya maklumat ini tidak boleh dibocorkan. Kita akan teruskan pemantauan, dan mereka yang disyaki, saya harap kita dapat kesan dan ambil tindakan dengan bukti yang kukuh. Tapi saya percaya secara keseluruhannya semua agensi telah menjalankan tugas dengan baik.